Okey, yang ini pelan mereka bentuk, belum diwarnakan lagi. Okey, yang ini yang bentuk A3 dan kejap macam mana nak susun ni banyak sangat. Ada saiz lain, ada yang berwarna. Folio. Okey, mereka bentuk. Okey, ni salah kat sini. Leka betul Syafiqah. Saya masuk kelas pun tak sedar. Ya, Cikgu Hairi, bukan apa saya leka ni sebab saya tengah memikirkan bagaimana nak menyusun hasil kerja reka bentuk saya. Banyak ada saiz lain, ada yang tak warna lagi. Sebenarnya Syafiqah, yang Syafiqah tengah susun tu portfolio untuk modul 5. Portfolio? Ya, portfolio modul 5. So modul 5 yang kita belajar ialah reka bentuk landscape. So dalam PSV ni, untuk modul terakhir dan penilaian terakhir ialah kita buat folio untuk modul 5. Portfolio dan folio? Ya. Wah, macam menarik cikgu. Betul. Sebab rasanya macam saya boleh kemaskan hasil kerja saya dan tak berselerak lah. Betul Syafiqah. Kalau macam tu cikgu, saya nak belajar lebih lanjut lah tentang tu. So kebetulan hari ini memang kelas saya. Kita akan belajar macam mana nak buat folio untuk portfolio. Okey cikgu, jom kita masuk kelas. Baik. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Harap anda semuanya sihat ya. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bersama saya Kak Syafiqah. Dan hari ini ya adik-adik semua dan rakan-rakan semua, kita nak belajar mata pelajaran pendidikan khas kefungsian sederhana bagi pendidikan seni visual tingkatan 5. Seronok kan? Tapi sebelum kita memulakan mata pelajaran kita dan mengenalkan tajuk kita, jom saya nak perkenalkan dulu guru kita pada hari ini, iaitu Cikgu Hairi. Cikgu, apa khabar? Khabar baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cikgu. Wah, sungguh berwarna-warni kita hari ini kan? Nak belajar seni mestilah berwarna-warni kan Cikgu? Kita lebih ceria bila banyak warna kita pakai. Setuju Cikgu. Okey, baiklah. Bersama kita juga di dalam studio ini ialah juru bahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Nurlaila Sabri dari SK Pendidikan Khas Selangor. Cikgu sihat Cikgu? Terbaik. Okey. Cikgu Laila pun dah bersedia. Saya pun dah bersedia. Murid-murid di rumah dah bersedia ke belum? Okey. Cikgu Hairi, sebelum kita mengenalkan tajuk kita, mungkin cikgu boleh ulas sebentar tadi kan? Cikgu ada sebutkan mengenai portfolio dan folio untuk mengemaskan kita punya reka bentuk hasil kerja tu cikgu. Baik. Apa kaitan dengan tajuk kita cikgu? Baik. Syafiqah dan murid-murid semua, pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar macam mana menyediakan folio untuk mengisi portfolio. Modul 5 kita buat portfolio reka bentuk landscape. So hari ini tugasan akhir dan penilaian akhirnya ialah kita siapkan folio supaya kita boleh masukkan semua dokumen tu dalam folio kita. Wah, jadi ini yang dinamakan seni berfungsi ya cikgu? Ya. Okey, tanpa melengahkan masa cikgu, jom kita mulakan. Baik. So Syafiqah mula-mula sekali kita tengok tujuan penghasilan folio. Okey. So kita akan mulakan. Baik. Baik, tujuan penghasilan folio sebenarnya ialah untuk menyimpan portfolio kita Syafiqah. Okey, so pelajar semua kena ingat setiap karya seni yang pelajar buat, yang murid-murid buat, masukkan dalam folio supaya kita boleh simpan dan dia lebih selamat lah. Okey, dia tak rosak, mungkin tak kedut-kedut, tak terlipat. Yang tu yang penting. So tujuan penghasilan folio ialah untuk menyimpan portfolio plan reka bentuk landscape untuk hari inilah terutamanya, kemudian dokumentasi rekaan reka bentuk landscape. Okey, dokumentasi tu sebenarnya bertujuan untuk kita akan serahkan kepada guru untuk cikgu menilai folio dan portfolio kita. Oh, jadi folio ni termasuk dalam yang kita akan serahkan untuk dinilai. Ya, baik. Baik, seterusnya kita akan tengok jenis-jenis folio. Okey.
jenis-jenis folio. Pertama sekali, kita ada folio sampul. Kedua, folio album. Dan ketiga, folio kertas berjilid. Okey. So, hari ini fokus kita pada folio jenis sampul. Syafiqah. Okey. So, folio jenis sampul, saya boleh tunjukkan kebetulan Syafiqah. Sudah pun ada berada di depan kita. Kelas sebelah dah mulakan ni. So, kita ada sampel satu lah yang boleh kita tunjuk. So, yang ni ialah folio sampul. Kita tengok dia boleh buka, boleh masukkan tugasan. Dan dia sedikit tebal dia kan, Cikgu? Tebal, Syafiqah. Mungkin kita boleh masukkan lebih banyak dokumen. Jadi dia lebih selesa lah, lebih teratur berada dalam folio macam ni. Tapi kan Cikgu, kalau kita tengok putih saja. Nantikan ya selepas betul. ni. Yang ni memang separuh siap. Jadi kita akan hias dia supaya dia lebih menarik untuk dipersembahkan kepada guru tingkatan nanti. Okey, baiklah Cikgu, tak sabar saya. Okey. Seterusnya Cikgu? Seterusnya tadi saya dah terangkan tentang jenis-jenis folio. So yang ni saya ulang balik, yang ni lah jenis folio, contoh folio sampul ya murid-murid. Okey. So okey Cikgu. Boleh tak saya tanya Syafiqah soalan? Dah sampai masanya ya Cikgu. Ya. Okey. Baiklah Cikgu. Okey. Apa soalannya Cikgu? Apakah tujuan Syafiqah dan murid-murid menghasilkan folio? Okey, yang ini Cikgu baru sebutkan tadi. Ingat tak murid-murid? Yang pertama, menyimpan rekaan reka bentuk landscape. Ya, betul. Baik. Dalam pendidikan seni, folio ni banyak. So, yang ni kita buat khusus untuk menyimpan rekaan, pelan rekaan landscape kita yang pelajar, yang murid-murid ya. Okey. Dan Cikgu ada lagi satu Cikgu. Ni yang Cikgu sebutkan, kita perlu menghantar kepada guru untuk dinilai. Jadi sebagai fungsi dokumentasi. Betul Syafiqah. Baik. Bila kita hantar bahan yang kita nak persembahkan tu perlulah dia nampak menarik. Walaupun dengan tujuan dokumentasi. Okey. Baiklah Cikgu. Saya pun telah diberi soalan yang saya rasa agak mudah untuk murid-murid sama-sama jawab. Jadi selepas ini banyak lagi yang kita nak buat ya Cikgu. Betul Syafiqah. Banyak proses yang kita akan lalui lepas ni. Betul, dalam kelas pendidikan seni visual. Jadi sekarang ini kita akan berehat sebentar. Boleh Cikgu? Boleh Syafiqah. Okey. Dan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai murid-murid semua, jom kita masuk ke kelas hari ini, pendidikan khas bagi kefungsian sederhana untuk mata pelajaran pendidikan seni visual tingkatan 5. Baiklah, hari ini kita bersama Cikgu Hairi untuk mengajar kita bagaimana hendak membuat folio reka bentuk. Jadi dalam pembuatan folio ni Cikgu, perlu ada formatnya, perlu ada langkah-langkah bagaimana nak membuatnya, apa yang perlu ada di dalamnya. Jadi untuk tujuan itu saya menjemput Cikgu untuk mulakan. Cikgu silakan. Kita mulakan sekali lagi ya Syafiqah dan murid-murid. So hari ini stage kedua, langkah kedua ialah kita kena tahu format folio reka bentuk. Pertama sekali
kita kena tahu judul folio. Format ni sebenarnya penting, Syafiqah, dengan murid-murid semua, sebab kita akan simpan satu tempat dan bila kita nak cari dia, tentulah kita nak cari yang kita punya. Betul tak? Ataupun bila cikgu nak menilai, cikgu akan cari, dia akan perlukan judul dia ataupun tajuk dia. Jadi senang sikit untuk cikgu mencari. Kadang-kadang disusun dalam abjadnya kan? Ya, betul. Abjad judul tersebut. Pertama sekali kita tulis judul dia. Judul dia tu kalau untuk tugasan kita hari ni, tentulah folio reka bentuk lanskap. Okey. Kemudian mesti kena ada nama. So kalau Syafiqah buat folio, mesti kena letak nama Syafiqah. Betul. Supaya orang tahu itu Syafiqah punya, betul kan? Okay. Kemudian nama ni banyak. Kalau di sekolah, kadang-kadang ada satu pelajar nama dia sama aja. Jadi kena letak nama dan nama penuh. Nama penuh. Kemudian letak kelas supaya lebih mudah dikenali. Kemudian seterusnya format tu mesti ada tahun. Sebab kita biasa, macam saya sendiri, saya seronok simpan folio pelajar. Kadang-kadang ada 2-3 tahun yang lepas. Jadi bila ada tahun, lebih mudah untuk cikgu merujuk. Pelajar ni tahun bila, kan? Ya, betul. Baik, kemudian nama guru. Sebab guru seni ni ramai. Jadi bila ada nama guru, macam nama saya tahu ini pelajar saya dan saya tahu macam mana menilai hasil kerja dan kesungguhan dia nak menghasilkan kerja tu. Betul. Okey, kemudian nama sekolah. Okey, yang tu Syafiqah. So keseluruhan dia ada 6 format dia. Dan format ni dia lebih formal. Dia formal. Okey. So seterusnya kita kena tahu langkah-langkah folio reka bentuk. Okey. Apa yang perlu kita buat untuk melengkapkan folio tu untuk dijadikan persembahan dokumentasi kepada guru. Pertama sekali kita kena pilih alat. Yang tu proses kita nak buat lah. Kemudian selepas tu kita hasilkan folio tu. Kemudian macam tadi Syafiqah pelang kabut, susun kertas tu. Betul. Okey, yang tu ada kat tangan Syafiqah. Hasil kerja saya. Hasil kerja Syafiqah. So yang tu kita cetak dia ataupun macam nilah kita lukis dan kita simpan dalam folio. Okey. Barulah kemas cikgu. Baru kemas. Taklah bersepah, tak hilang. Betul. Okey cikgu. Kemudian bolehlah diserahkan kepada guru dan guru akan menyimpan dia dalam bentuk yang lebih teratur. Okey. Faham cikgu? Baik. So Syafiqah ada apa-apa soalan nak tanya? Setakat ini agak jelas tapi saya dapat rasa macam ada soalan untuk saya dari cikgu. Boleh. Ada ke cikgu? Ada soalan tu Syafiqah sebenarnya. Okey. Baik. Pertama sekali kita dah bincang dah bincang tentang folio dan pelan reka bentuk. So ini recap balik ulangan ulangan kenapa kita buat pelan reka bentuk. Kenapa ya cikgu? Okey, bagi saya untuk merancang reka bentuk lanskap tersebut supaya lebih mudah menjadi rujukan untuk langkah seterusnya cikgu. Baik, betul Syafiqah. Sebenarnya bila kita merancang, kita akan buat dengan lebih teliti. Okey, bukan saja folio reka bentuk dia, pelan reka bentuk, tapi folio ni nanti pun kita perlu rancang dengan teliti dan dia memerlukan banyak ukuran. Dia ada ukuran tertentu supaya folio tu nanti macam contoh saya pegang ni, bila kita tutup dia akan nampak sekata je semua. Betul, nampak macam tak nampak pun macam ada banyak barang di dalam. Jadi bila kita tutup nampak sekata, nampak seimbang. Jadi sebenarnya dia perlu dirancang. Baik. Okey, bila cikgu menyatakan mengenai keseimbangan, apakah prinsip seni yang sesuai kita aplikasikan dalam pembuatan? Contohnya sampul reka bentuk ni cikgu, folio. Keseimbangan keseimbangan. Baik. Kalau bila Syafiqah sebut keseimbangan, pertama sekali keseimbangan dia akan terbahagi kepada dua. Keseimbangan simetri dan tidak simetri. Tadi awal-awal Syafiqah dah sebut yang ni ialah seni gunaan. So seni gunaan dia memerlukan keseimbangan yang sekata. Maknanya bila kita ukur sebelah ni sama, sebelah ni sama. Maknanya bila nak seimbangkan semua setiap bahagian ni perlu diukur dengan kadar yang sama. Itu yang cikgu menyatakan ukuran tu penting kan cikgu? Ya, Syafiqah. Okey, baiklah cikgu, sebentar tadi mengenai jawapan saya. Bagaimana? Okey tak jawapan saya cikgu? Baik, Syafiqah.
Jawapan Syafiqah memang layak untuk dapat 1 bintang hari ini. Terima kasih Cikgu Hairi. Okey Cikgu, sebelum kita teruskan, saya nak tanya Cikgu sebenarnya kan, langkah-langkah yang terlibat dalam pembuatan folio reka bentuk ni, boleh tak Cikgu nyatakan apakah langkah-langkah tersebut Cikgu? Baik. Tak silap saya Cikgu, macam ada 4 ni kan? Ya, betul. Jom kita tengok Cikgu. Baik, kita ulang balik langkah-langkah dia. Pertama, kita kena pilih bahan yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan folio tadi. Okey, kalau kita pilih alat yang sesuai. Okey, kalau mounting board tak sesuai lah, guna gunting sebab dia keras. So kita guna pisau NT. Okey. Kemudian kita bila dah alat tu kita dah pilih dengan betul, senang kita nak buat kerja, jadi kita boleh hasilkan folio. Okey. Alright, kemudian hasil kerja tadi kita kumpulkan, kita susun secara teratur. Teratur maksud saya lah hasil kerja utama di hadapan, kemudian seterusnya diikuti oleh kajian kita, dan rujukan kita. Sebenarnya bila semua tu kita dah kompos secara teratur, barulah kita masukkan dalam folio kita. Maksudnya proses ni dari awal kita buat lakaran sehingga akhir produk terakhir tu kita boleh muatkan dalam folio dan beri kepada cikgu. Ya cikgu? Ya, betul. Sebenarnya saya sendiri suka tengok proses tu, sebab proses tu melambangkan sejauh mana pelajar tu bersungguh nak hasilkan satu kerja. Betul. Apa yang kesilapan dia, apa yang dibetulkan, apa yang dia menjadikan lebih menarik, kan cikgu? Betul Syafiqah. Setuju. Baik. Okey. Kemudian cetak hasil kerja ya cikgu? Ya, kena cetak hasil kerja. Hasil kerja yang boleh Syafiqah tunjuk pada murid-murid lain. Ni hasil kerjanya. Hasil kerja ni selain daripada yang original macam ni, pelajar boleh saja, murid-murid boleh saja scan, cetak dalam, kemudian cetak boleh masukkan dalam folio. Ya, tak ada masalah. Baiklah cikgu. Okey, bila kita sebut tentang pelan reka bentuk ni, saya ada satu soalan untuk cikgu. Baik, Syafiqah. Boleh tak kita simpan model dalam folio, model pelan reka bentuk cikgu? Baik, dekat sini dia ada 2 perbezaan. Pertama sekali, pelan reka bentuk dia bersifat 2 dimensi. Okey, dia cuma rata saja. Manakala model dia bersifat 3 dimensi. Jadi bila kita masukkan model dalam folio kita, ada kemungkinan dia akan patah sebab dan kemungkinan pula ruangan ni tak cukup untuk nak kita masukkan model. So kalau dia sangat tak sesuai untuk kita masukkan model dalam folio, Syafiqah. Betul cikgu, saya setuju. Kalau contohnya nak masuk dalam kotak, bolehlah kan cikgu, tinggi Syafiqah. sedikit. Baik, betul. Okey, baiklah cikgu, kita akan berehat seketika cikgu, dan selepas ini saya pasti ada yang kita nak buat sedikit kerja dan aktiviti ya cikgu. Jadi murid-murid sediakan bahan anda, kalau tak pasti betul ke tak, selepas ini kita akan ulas bahan yang terlibat dalam pembuatan folio reka bentuk. Jadi nantikan selepas ini kembali di Didik TV KPM. KPM. Hai murid-murid semua, anda masih lagi menonton rancangan Didik TV bagi slot menengah atas dan juga mata pelajaran Pendidikan Seni Visual tingkatan 5. Dan hari ini bersama Kak Syafiqah ada Cikgu Hairi untuk mengajar kita bagaimana hendak membuat folio reka bentuk. Jadi untuk segmen kali ini, bila kita telah pun tahu fungsi folio ni untuk menyimpan, untuk dokumentasi kan Cikgu, kita nak buat pula penghasilan folio reka bentuk. Jadi dalam prosesnya cikgu, apakah langkah yang pertama cikgu? Kita sambung Syafiqah dan murid-murid Pertama sekali kita kena ada pensel. Pensel Syafiqah. Kemudian pisau NT. Kemudian kita guna mounting board. Mounting board. Wah, yang besar ni cikgu. Yang besar tu. Kemudian kita perlukan kertas A4. Okey. Baiklah. Kemudian kita perlukan pembaris. Yang ni sangat penting. Boleh Syafiqah? Boleh cikgu. Tapi kat sini ada 2 jenis ya cikgu? Ada 2 jenis. Baik. Ada 2 jenis pembaris di sini. Jadi apa bezanya cikgu? Yang di sebelah kanan murid-murid, sebelah kanan Syafiqah tu ialah pembaris T. Pembaris T ni kelebihan dia
dia lebih mudah untuk digunakan untuk dapatkan garisan yang lurus. Contohnya kita cuma perlu tanda satu je bahagian dan kemudian kita boleh tanda dia secara menyeluruh lah. Okey, kemudian pembaris yang sebelah yang Syafiqah pegang sekarang ni ialah pembaris ni panjang dia 24 inci. Kemudian kita perlukan warna. So warna yang paling sesuai warna kering lah. Warna kering iaitu pensel warna. Okey, kemudian kita perlukan pensel teknikal. Okey, pensel teknikal ni okey. Yang ini cikgu yang tekan ni. Okey. Kemudian pen teknikal. Okey. Jadi kan cikgu, saya perasan di sini ada menggunakan menggunakan pensel teknikal, pen teknikal. Jadi setiap satu ada langkah yang diperlukannya. Baik, ini langkah-langkah dia. Okey, kita untuk kali ini dia ada keseluruhan dia ada 9 langkah. So kita pecahkan kepada 5 langkah dahulu supaya pelajar semua lebih mudah memahami apa yang perlu kita buat. Okey, pertama sekali kita akan buat sediakan pelan reka letak folio. Okey. So hari ini saya ada bawa satu contoh pelan reka letak folio. Baik. So kalau pelan reka letak folio ni pertama sekali dia memerlukan bahagian penutup. So kita kena reka dia kat mana penutup tu nak dilukis. Okey. Contoh kat sini pun boleh kita nampak yang sini bahagian penutup. Yang ni bahagian tepi dia. So sini bahagian tepi, sini bahagian tepi, bahagian dalam. Yang ni bahagian untuk kita lipat nanti. Oh, iyalah cikgu. Okey. So bila kita dah faham tentang pelan reka ni, barulah kita boleh ukur dan lukis di atas mounting board. Okey. Pertama sekali yang Syafiqah perlukan ialah pembaris. Okey, dah ada cikgu. Alright. Kemudian kita ambil pensel teknikal. Pensel teknikal. Okey. Baik. Pertama sekali kita akan ukur bahagian atas bahagian penutup dia. Kalau tengok kat sini kita rujuk jarak dari sini ke sini ialah 10 inci. Jadi sekarang kita ukur Syafiqah. Okey, boleh cikgu. 10 inci. Semula dari situ. 10 inci inilah pembahagi yang tengah yang rata. Dia. Baik. Kenapa kita guna pensel? Sebab kalau kita berlaku kesilapan, dia tidak mengotorkan mounting board kita. So dekat sinilah perbezaan fungsi pen teknikal dan pensel teknikal. Okey cikgu, baik. Baik. Kemudian kita dah dapat tengah dia. So kita ukur di bawah sekali supaya dia seimbang antara atas dengan bawah. So dari bawah ke tengah 10 inci, kemudian kita tanda Okey. So kita dah dapat ukuran satu dengan ukuran bawah bawah. So kita akan buat garisan. Okey. Boleh cikgu. Garisan. Okey, murid-murid yang sedang menonton, jangan lupa keluarkan mounting board, keluarkan pensel teknikal dan juga pembaris anda untuk sama-sama buat bersama Kak Syafiqah dan juga Cikgu Khairi, ya? Okey cikgu, garisan tengah saya dah siap. Baik, garisan tengah dah siap. Okey, peringkat kedua, kita ukur dari tengah ke tepi. Okey. So dari tengah ke tepi, lebarnya ialah 8.5 inci. Kalau pelajar murid-murid semua nak tengok Syafiqah 8.5 inci dekat sini bahagian atas. Okey. Yang warna hitam di sini. Yang warna hitam tu inci, yang bawah tu cm. Okey cikgu. Biasanya di sekolah murid menggunakan pembaris ini ya cikgu? Ya, betul cikgu. Okey. Jadi 8.5 inci 8.5 dari pertengahan ya? Ya, dari tengah ke tepi. So, kat bawah pun kita buat cara yang sama. 8.5 inci dari tengah ke tepi. Okey cikgu. Okey, baik. Bila dah siap, macam biasalah Syafiqah. Kita buat satu garisan. Garisan juga ya? Garisan juga. Garisan menegak. Menegak di bahagian tepi Okey. Okey, baiklah. Murid-murid semua kena buat dengan teliti dan teratur lah. Kalau salah, nanti kotak tu sengit. Folio tu sengit. Kalau orang sebutkan seni ni kan, walaupun dia subjektif, saya percaya kita memerlukan kesabaran cikgu. Betul. Supaya hasil kita lebih kemas dan menarik. Dan ukurannya tepat kan cikgu? Tepat, betul. Okey cikgu.
Baik, kemudian kita ulang di sebelah sini. Tadi kita dah buat sebelah. Wah, saya terlaju sedikit. Oh, bagus saja. Maksudnya ada 3 garisan lah patutnya. Bagus. Kalau laju ada cikgu tu bagus lah. Sebab seronok saya nak buat folio ni. Okey. Okey, kalau Syafiqah dah siap. Okey, seterusnya kita ukur tebal penutup ke sini. Okey. Baik, ketebalan tu sebenarnya dia merujuk kepada saiz kertas A3 ni. So ketebalan dia ialah 12 inci dari atas ke bawah ialah 12 inci. So ukur dari sini ke sini 12 inci. 12 inci. Okey. Jadi nak memberi gambaran sedikit untuk murid-murid kita yang sedang menonton cikgu. Kat sini kiranya penutup sampul tersebut. Tu, dan ini belah belakang dia. Bahagian dalam bahagian dia. Dalam dia. Ini bahagian tepi. Bahagian tepi dan ini pula yang ni nanti kita akan potong dia. Okey. Lagi jelas saya nampak di sini. Okey cikgu. So kita kena ukur 12 inci. 12 inci. Okey cikgu. 12 di sini. Okey. Bila dah siap. Syafiqah siap? Dah siap cikgu. Okey, dah siap. Dan saya tahu langkah seterusnya buat garisan ya cikgu. Buat garisan. Okey. Baiklah. So yang ni bila kita dah ukur 12 inci. Kita ukur pula tebal untuk bahagian dalam dia. So tebal ni ialah 1 inci. 1 inci. So kita buat ukuran dari sini ke sini 1 inci Okey. Yang ini merujuk kepada sampul, ketebalan sampulnya. Ketebalan sampul. Jadi kalau ada murid yang mahukan lebih tebal boleh tak cikgu? Untuk kena ukur mounting board tu. Okey, kalau ada mounting board yang saiz dia besar, mungkin boleh. Oh, boleh tambah ketebalan. Tapi kalau saiz ni dia memang standard. 1 inci. 1 inci je. Sebab saya bayangkan kalau lebih tebal dia akan menjadi kurang kukuh ya cikgu. Ya, satu. Kemudian kita kena perlukan lebih besar, mounting board lebih besar. Betul. Okey cikgu. So, bila dah ukur ni, kita ukur bahagian dalam Syafiqah. Okey. Murid-murid semua dari sini ke sini kita ulang balik 12 inci. Okey. 12 inci 12 ya. inci. Okey. Bila sebut tentang ukuran ni cikgu, kadang-kadang ada murid yang perlukan lebih sedikit masa untuk dapatkan ukuran yang tepat. Betul. Sebab kadang-kadang memang kita gunakan unit inci ya cikgu, bukan cm. Jadi kadang-kadang ada yang keliru ya. Proses ni perlukan pemerhatian lebih-lebih. Ya, betul. Sebenarnya dalam seni memang ada satu modul ialah melatih kemahiran mengukur. Sebab mengukur ni dia perlukan penelitian yang lebih tepat lah. Okey. Wah, menarik cikgu. Ada modul yang melibatkan? Ya, ada satu kerja memang tujuan dia untuk melatih ukur. Okey. Wah. Okey cikgu. Okey. So, bila dah siap yang bahagian dalam, ingat bahagian tepi pula. Kita kena ukur 1 inci juga. 1 inci juga. Okey, baiklah cikgu. 1 inci. Murid-murid semua di rumah bagaimana? Dapat ke setakat ini? Dapat ikut kelas Cikgu Hairi ni? Saya rasa agak mudah kalau kita membuat dengan teliti ya, dan penuh kesabaran. Betul. Okey cikgu. Okey. So bila dah siap kita buat garisan. So kita dah dapat garisan dia. Boleh Syafiqah tunjuk Syafiqah punya? Okey, boleh cikgu. Setakat ini mungkin tak terlalu jelas kelihatan. Tapi kalau murid-murid nampak di sini ada garisan-garisannya. Okey, garisan tersebut adalah untuk penutup dan juga ketebalannya. Okey, cikgu, jom kita buat langkah seterusnya cikgu. Baik, langkah seterusnya. Ya. Okey. Saya pasti ini memerlukan penggunaan pisau ataupun gunting kan cikgu? Langkah seterusnya ialah kita perlukan pisau Syafiqah. Okey. Pisau anti kita. Pisau anti macam biasa. Ini Syafiqah punya. Dan ini saya punya. So, pisau anti. Kemudian kita perlukan pembaris. Okey. Pembaris yang sama. Pembaris yang sama. Baik, pertama sekali bila kita nak memotong, kita tak potong terus.
Sebab kita potong ni tujuan dia supaya dia mudah dilipat, itu saja. Sebab jadi, tebal kan, cikgu? Ya, sebab dia tebal. Kemudian bila guna pisau, kita keluarkan sedikit saja bahagian yang kita perlukan. Okey. Supaya dia tak terlajak lah. Okey. Potong terus kan. Betul, kadang-kadang ada murid yang tolak sampai habis ni. Betul, Bahaya tu. Okey, cikgu. Baik, kemudian kita memerlukan papan pemotong. Papan pemotong ni. Okey. Tujuan dia supaya meja kelas tu tak bercalar lah. Betul, cikgu. Okey, kemudian kita letak dia kat bawah. Kemudian kita ikut je garisan yang kita buat tadi. Kemudian kita letak dia. Pastikan murid-murid dalam seliaan guru Syafika, ibu apa, sebab dia menggunakan pisau ni dia bahaya sikit. Okey. So kita letak pisau, jangan tekan, just ikut je. Pembaris tu. Perlahan-lahan. Okey. Yang ini kita perlu kawal kekuatan kita dalam menekan supaya tak terputus. Mounting board kita. Pertama, kedua kita kawal, kita tekan pembaris ni kuat-kuat supaya kita dapat hasilkan garisan yang lurus. Betul, cikgu. Kadang-kadang tak tekan pembaris ni dia akan hilang daripada garisan lurusnya. Okey, cikgu. Kemudian semua bahagian kecuali garisan tengah ni, kita jangan loritkan dengan pisau. Okey. Yang lain semua kita akan loritkan dengan pisau. Okey. Kecuali bahagian tengah ya? Bahagian tengah. Okey. Alright, sebentar tadi Cikgu Hari sebutkan kita perlu melipat. Jadi tujuan menggunakan pisau anti ni untuk memudahkan lipatan. Jadi yang tengah kita tak perlu lipat. Tak perlu lipat. Jadi tak perlulah loritkan. Okey, Cikgu, saya hampir selesai. Selesai dah. Okey, Syafika punya dah siap. Hampir siap, Cikgu. Hampir siap Okey. Cikgu, sementara itu saya ingin bertanya Cikgu, kalau folio ini boleh ke kita beli di kedai, Cikgu? Baik, sebenarnya kalau kita nak beli kedai, so macam mana cikgu nak menilai hasil kerja kita? Betul. Jadi bila kita buat, proses yang kita buat tu, cikgu akan tengok dan cikgu akan nilai. Baik, sambil-sambil buat tu, kita ulang balik. Okey. Kita ulang balik. Okey, cikgu. Tentang plan reka letak. Okey. So dalam plan reka letak ni, kita akan gunakan hasil kerja yang modul 5 tadi. Okey, modul 5 tadi ialah folio reka bentuk landscape. Okey. So dalam plan reka letak tadi, kita dah tahu macam mana kita nak potong dia. Okey, kita dah tahu bagaimana kita nak potong. Kemudian kita boleh merancang kat mana kita nak tulis, nak letakkan tulisan. Nak letakkan format yang saya sebut tadi. Ada apa tadi? Judul, nama murid, nama sekolah, dan tahun, nama guru. Banyak maklumat di situ. Baik. Tetapi perbezaan dengan plan reka bentuk landscape tadi, yang untuk menjadi kulit hadapan, muka hadapan dia, kita tak perlukan terlalu penuh dengan pokok. So kita lebih menumpukan pada format-format dia. Okey. Contoh kalau kita tengok sekarang kita tengok ada folio reka bentuk landscape. Perkataan tu mesti ketara. So dekat sini dia ada kontra antara huruf untuk folio reka bentuk landscape dia tentulah lebih besar. Kemudian nama pelajar kecil sedikit. Jadi bila nama folio tu besar, yang tu akan mudah dibaca, yang tu akan dahulu dibaca. So kemudian nama, kemudian yang lain-lain tu kita kecilkan saiz dia. Okey, kecilkan saiznya. Macam mana tu? Boleh tak cikgu tunjukkan? Kecilkan saiz dia. Contoh kita tengok pertama sekali yang ni ada satu contoh kedudukan perkataan dengan lukisan dengan kemudian kita tengok yang ni contoh dia. Yang ni kita tengok kita letak kat tepi pula Syafika. Okey. Nama kita letak bahagian tepi. Tajuk besar. Kemudian nama guru kita tukar warna dia supaya dia ada perbezaan. Menarik tu cikgu, dan saya pasti kita akan buat aktiviti ini sebentar nanti. Tapi sementara itu cikgu sedang menerangkan bagaimana hendak mencantikkan lagi kita punya folio dan kedudukan tu penting kan cikgu? Penting. Saya tengok di sini memainkan elemen kontra. Kontra, baik. Elemen kontra dia penting sebab bila ada kontra tu dia akan lebih ketara dan menonjol.
Okey. untuk kita baca dia. Baiklah cikgu. Sebentar tadi cikgu ada sebutkan kita menggunakan pisau anti untuk senang melipat. Jadi adakah kita akan memulakan proses lipatan cikgu? Okey, baik. Seterusnya kita dah siap, kita dah lakar atas, kita dah potong. Okey. So, selepas tu kita akan lipat dia. Okey. Sebelum nak lipat tu, ada satu lagi yang perlu kita buat. Yang bahagian sudut yang kita cakap tadi, kita akan potong terus. Ingat Syafika? Betul-betul. Yang ni kita akan potong terus. Kalau kita tak potong, kita tak boleh lipat dia. Okey, jadi gunakan apa nak potong tu cikgu? Kita gunakan pisau dengan pembaris lagi. Okey. Baiklah. Kali ini perlu menekan dengan lebih kuat. Baik, saya tengok Syafika punya. Okey, saya cuba. Sekejap. Betul ke cikgu ni saya buat? Okey, bahagian ni bahagian ni Syafika akan potong terus. Okey. Baik, masa nak tahu bahagian mana nak potong tu memang kena hati-hati. Takut Kalau tersalah. tidak, terpotong semua. Betul cikgu. Okey, saya cuba ya. Okey, so murid-murid, yang ni kita akan potong terus ya. Okey. Ni bila Kak Syafika dah siap, Kak Syafika akan tunjukkan kepada anda semua. Tapi sementara itu, beri masa kepada Kak Syafika untuk berhati-hati sambil menggunakan pisau anti kita. Okey cikgu. Ni betul-betul kita kena putuskan dia. Ya, betul. Supaya terpotong habis. Okey. Ada tak cikgu? Bila cikgu sebutkan mounting board kita ni kan berlainan saiz kan? Ya. Dan yang kita gunakan ni yang paling kecil. Ya, betul. Jadi kalau kita nak guna saiz berbeza, boleh je kan cikgu? Boleh. Tak ada masalah. Asalkan macam tadilah kita rancang pelan dia. Pelan mereka letak dia. Baru kita tahu bagaimana yang perlu kita potong, bagaimana yang tidak. Cikgu, saya rasa kalau tak putus ni saya kena ulang banyak kali ni cikgu. Betul. Sebab mounting board ni agak keras. Tebal cikgu. Betul. Okey. Betul ke ni saya buat cikgu? Betul. Betul Okey. Tapi tak putus-putus. Tak putus-putus. Okey. Dan selepas ini barulah kita boleh teruskan dengan proses lipatan ya cikgu? Betul Syafika. Okey. Wah, memerlukan tenaga sedikit. Okey cikgu. Cikgu dah sampai mana tu cikgu? Baru bahagian kedua. Baru bahagian kedua. Okey. Saya pasti murid-murid tak sabar nak tengok bila Kak Syafika nak habis potong ni. Tapi dia sedikit keras. Ya. Okey cikgu. Kalau macam tu, sementara saya siapkan ni, saya nak tengok macam mana cikgu buat. Saya potong Syafika. Pertama sekali tekan pembaris ni betul-betul kuat. Ulang dia berkali-kali. Ulang berkali-kali. Okey. Saya cuba sambil tengok cikgu. Okey. Kalau murid-murid di rumah tak boleh buat, mungkin boleh minta tolong ibu bapa ataupun kakak yang lebih handal ya. Kakak atau abang yang lebih handal dalam menggunakan pisau ni. Okey. Contohnya kan ada murid yang menggunakan gunting ya cikgu. Ya, bagaimana pula? Boleh tak? Memang tak boleh Syafika. Tak boleh. Tak boleh sebab dia takkan kemas. Okey, saya punya dah nak siap. Apa kata cikgu? Saya nak suruh Syafika yang lipat. Boleh cikgu. Bab-bab lipat saya boleh. Bab memotong ni perlu masa mungkin lama sedikit ya. Okey. Cikgu hampir siap. Dah nampak dah garisan dia dan unsur-unsur untuk dijadikan sampul tersebut. Ni kalau salah potong kena gunakan mounting board lain pula kan cikgu? Betul Syafika. Kena buat balik. Baik, sekarang dah siap. Okey. Saya dah siap. So kita tengok macam mana Syafika lipat. Okey cikgu, jom kita tunjukkan pada murid-murid kita macam mana rupa dia bila dah potong. Jangan tersalah potong ya. Kita potong bahagian di sini dan juga di sini. Dan sekarang ini kita nak melipat ya cikgu. Ya, betul. Okey, macam mana teknik saya? Bagaimana saya mulakan? Mula Syafika letak ya. Terbalikkan. Atas meja. Okey. Kemudian pelan-pelan cari mana sudut dia. Yang betul. Yang kita potongkan tadi. Sambil tu boleh tengok kat sini lah. Lipat pelan-pelan. Okey cikgu. Okey. Tu. Lipat di situ dan juga lipat di ketebalan dia yang 1 inci ni juga. Okey cikgu. Cari sudut dia. Okey. Tepikan pisau dulu. Okey. Alright.
Itu sudutnya. Tak terputus cikgu. Okey, Elok je cikgu punya penggunaan pisau. Dan ini pun sama ya cikgu? Sama ya. Oh, menarik. Kalau kita tak lorek tadi, dia tak akan dapat kemas. Betul? Dia punya lipatannya sekarang ni saya tekan sedikit sahaja lah, boleh, kan? dan mendapat lipatan yang sangat kemas. Okey cikgu. Jadi ini di bawah ke di atas cikgu? Di atas. Di atas. Di atas. Okey, begitu. Okey. Dan So, buka balik. buka balik. Okey, kita lipat bahagian tepi pula. Sisinya. Okey, sisi. Okey. Senang kan? Betul cikgu. Bila dah lorek ni mudah saja nak lipat. Okey cikgu. Dan seterusnya yang ini dan juga yang ini. Okey. Murid-murid nampak tak Kak Syafiqah lipat di mana? Di bahagian yang telah dilorek menggunakan pisau sebentar tadi ya. Okey. Baiklah cikgu. Okey. Semua dah lipat. Sekarang Cikgu Syafiqah tutup. Okey. Tutup di sini. Tutup sana. Wah. Cikgu dah siap. Dah siap folio. Sampul saya dah siap. Wah, okey. Kalau macam tu saya nak cuba buka. Ya. Begini. Baik. Wah, menarik ni cikgu. Tinggal lagi kita perlu hias dia. Hias, betul. Yang tu langkah yang lain lah. Yang cikgu sebutkan tadi ada nama kita, ada judul, ada nama sekolah. Jadi itu antara format yang terlibat ya cikgu. Okey, kalau contohnya selain kita nak hias menggunakan nama, tulisan, abjad tu, kalau kita nak guna unsur-unsur bunga ataupun motif corak boleh ke? Sebenarnya kita boleh melukis ataupun kita boleh melakukan teknik collage. Oh, collage. Ya, kita boleh ambil gambar daripada majalah. Wah. Okey, cikgu. Ada sikit soalan ya untuk saya? Ya, ada soalan. Tengok Syafiqah berjaya dah buat satu folio daripada awal. So, kita nak tanya soalan. Okey. 3 jenis folio yang lazim digunakan. Oh, 3 jenis. Okey. Cikgu hari ada sebut tadi ni. Okey, yang pertama yang saya pegang ni sampul. Ya, betul. Yang kedua album. Ya, betul. Untuk simpan gambar tu. Dan juga kertas berjilid, cikgu. Betul. So yang Syafiqah buat tu ialah sampul. Wah, bagaimana dengan jawapan saya, cikgu? Tepat. So kita akan bagi satu lagi bintang kat Syafiqah. Dapat lagi satu. Banyak dah bintang yang saya kumpulkan. Baiklah cikgu, cikgu ada sebutkan apa lagi aktiviti yang kita akan buat selepas ini. Jadi nantikan ia dan kita akan kembali selepas ini di slot menengah atas Didik TV KPM. Baik. Didik TV KPM. Hai murid-murid semua, anda masih lagi menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah atas bersama saya Kak Syafiqah dan juga Cikgu Hairi bagi mata pelajaran Pendidikan Khas, Pendidikan Seni Visual Kefungsian Sederhana tingkatan 5. Okey, baiklah murid-murid, kita telah pun menghasilkan folio reka bentuk kita iaitu tajuk kita pada hari ini. Tetapi walaupun dah siap bentuknya, kita nampak macam mana hasilnya, tapi perlu ada sedikit tambahan juga ya cikgu. Betul, yang cikgu sebutkan format. Tapi dalam membuat format ni ada juga orang kata saiznya, muka type-nya yang terlibat kan cikgu. Betul. Bagaimana kita memilih langkah-langkah dan format tersebut dalam kategori itu? Baik. Syafiqah dan murid-murid semua tadi kita buat folio, kita dah mulakan dengan 5 langkah. Kali ni langkah terakhir 4 langkah. So kalau selesai 4 langkah ni selesai sudah folio kita. Baik. Pertama sekali, kalau murid-murid tengok, kemasan dan hias folio anda. Okey. So kita akan untuk kemasan dan hias folio, pertama sekali kita tunjuk satu slide macam mana pelan reka letak folio kan. Gambar-gambar, pokok-pokok kan. Kemudian perkataan dia kan, huruf-huruf yang format yang perlu untuk folio tu. So hari ni pertama sekali kita ambil kertas kosong lah. Kertas kosong dan kita masih memerlukan pembaris. Mula-mula sekali kita kena ukur perkataan pertama sekali, format pertama sekali yang kita nak masukkan iaitu folio reka bentuk landscape.
Judulnya. Judul dia. Jadi kita buat garisan. Garisan. Baik. Okey, Bila dah siap, kita ambil template huruf ni. So saya dengan Syafiqah ada 2 template huruf dengan saiz yang berbeza. Betul, cikgu? Saiz dia berbeza. So untuk tajuk utama, okey, judul utama dia kita pakai saiz besar supaya besar. orang nampak jelas kan. Okey, so kita akan mulakan tulis pertama sekali. Perkataan dia ialah folio. Reka, bentuk. Okey. So kita dah tetapkan di mana kedudukan dia. So kita akan buatlah. Okey. Folio, reka, bentuk. Okey. Jadi langkah ini pun boleh terlebih dahulu murid-murid menulis di kertas lain boleh judul tersebut dan boleh ikut boleh sekali ikut terus. ya. Paling mudah sekali kita tulis kat atas dia perkataan apa supaya kita tak tertukar-tukar. Betul. Dan kita tahu dapat agak-agak dia punya jarak antara dia, objek tu. betul. Okey. So tadi kita buat garisan. So kita akan macam ni garisan. Okey. So kita akan guna template tu menggunakan garisan tu sebagai panduan supaya huruf dan perkataan kita tu lurus. Alright. Okey. So setakat mana dah Syafiqah buat? Setakat ini saya baru sampai huruf L. Tapi tidak mengapa, cikgu. Kalau ikutkan jadual yang diperlukan, mungkin jadual masa, jangka masa yang diperlukan untuk membuat sampul ni biasanya di dalam kelas. Cikgu beri berapa lama, cikgu? Saya sebenarnya memberi ruang masa secukupnya lah pada pelajar. Dan kebiasaannya ada pelajar yang boleh siapkan 3 minggu. Ada yang boleh siapkan 2 minggu pun ada. Dan maksima biasanya 4 minggu lah. Okey, ikut kadar mereka. Ya, ikut kadar kemampuan mereka. Dan kalau 4 minggu tu maknanya dia 4 jam lah. Okey, baiklah cikgu. Baik. Folio, reka, bentuk ya cikgu. Okey. Tengok Syafiqah punya macam mana? Setakat ini saya dah sampai situ tulis folio. Mengambil masa folio. sedikit, cikgu. Baik, okey. Bila dah sampai folio, kenapa kita tulis dulu? Kita letak judul dia supaya yang kita nak tunjukkan format dia. Kemudian bila kita dah tahu kat mana perkataan-perkataan yang sepatutnya ada, kemudian boleh kita tambah garisan-garisan untuk kita masuk hiasan pokok-pokok tadi. Itulahnya tadi saya tambahkan garisan ni untuk tujuan tersebut lah, cikgu. cikgu. Pandai Syafiqah. Okey, so kita boleh sambung balik lah kerja kita kan. Okey. Tapi kan cikgu, kalau saya membuat garisan melengkung macam ni, adakah bahan lain ataupun alatan lain yang saya boleh gunakan? Alatan lain yang boleh gunakan antaranya yang ni. Ini pembaris lekuk. Pembaris lekuk. Dia ada 3 saiz berbeza lah. Okey. So kita boleh gunakan dia untuk menghasilkan garisan melengkung dengan lebih tepat dan teratur. Biasanya kalau kita buat, mungkin kita tak dapat dah untuk buat garisan kedua kan. So bila kita guna pembaris ni, dia akan lebih mudah. Okey, Syafiqah nak cuba? Boleh, cikgu. Saya nak buat garisan melengkung saya juga. Okey, saya cuba. Betul, cikgu, lagi mudah. Lagi mudah kan? Dan nampak lagi kemas di situ. Untuk yang kecil-kecil ni, untuk garisan melengkung yang kecil lah. Okey. Cikgu, saya nak tanya, contohnya kalau garisan untuk judul saya ni, saya tak cukup untuk tulis folio, reka, bentuk dalam satu garisan yang sama. Bolehkah saya tulis folio di sini, lepas tu bawah sini reka, bentuk? Boleh, tak ada masalah. Sebenarnya atas kreativiti pelajar dan kemampuan kita lah, kita nak buat dia nak susun perkataan tu macam mana, tak ada masalah. Okey. Tengok dah separuh dah Syafiqah lukis. Betul, dah separuh dah, cikgu. Dan saya pun telah menyiapkan sedikit orang kata corak di situ. Dah ada corak pun kat situ kan. Kak Syafiqah nak tunjuk kepada murid-murid, tapi sebentar nanti ya, cikgu. Sebelum itu mungkin Kak Syafiqah nak tanya cikgu, selain Kak Syafiqah menggunakan pensel warna ataupun seperti cikgu sebutkan collage, adakah cara lain? Contoh kita gunakan cetakan, cikgu, boleh tak? Boleh. Boleh. Pelajar sebenarnya perkataan tu kalau pelajar nak gunakan cetakan, contoh cetakan nak print lah yang terbiasa yang digunakan, boleh je print, kemudian tampal je dekat kertas lukisan. Okey. Okey, cikgu.
Yang ini hasil saya setakat ini. Wow. Tapi saya nak tunjukkan kat sini cikgu. Untuk muka type dan juga saiz muka type-nya, saya kecilkan sedikit untuk nama saya. Jadi kalau murid-murid dapat lihat di situ, ada format yang kita sebutkan. Ada judul je cikgu. Judul, folio, reka bentuk lanskap. Kemudian nama Syafiqah, tingkatan, tahun, tahun sebelah dia, dan nama sekolah, nama guru. Cikgu di sini. Ya, cikgu di situ. Yang ini corak ataupun motif yang saya pilih, iaitu menggunakan unsur pokok-pokok. Sebab kita buat folio reka bentuk landscape, so kita gunakan pokok-pokok lah supaya lebih jelas. Ketara dia punya konsep tu ialah folio untuk reka bentuk landscape. Sekarang kita dah boleh masukkan warna Syafiqah. Mari kita kita akan gunakan warna. Cikgu. Yang warna ni ada tak unsur seni ataupun warna yang melibatkan nampak jelas kontra tu? Pertama sekali warna kontra kita akan gunakan untuk tajuk dia. Tajuk dia supaya dia lebih ketara. Kemudian untuk hiasan lain, contoh pokok-pokok tu, kita ikutkan saja warna asli dia. Warna asli dia. Contoh kalau hijau, kuning. Tapi jangan terlalu menonjol. Sebab nanti dia akan menguasai lah, akan lebih ketara berbanding judul dan format yang lain lah. Nama, tingkatan. Jadi cikgu sebutkan perlu menggunakan warna yang menampakkan kontra. Saya rasa untuk judul ni saya akan pilih warna merah, boleh tak cikgu? Merah sesuai lah saya rasa. Merah ya? Okey, saya cuba ya. Sambil-sambil tu murid-murid di rumah jangan lupa warna kontra tu boleh pilih mana satu yang kontra. Bila kita sebut tentang kontra ni juga cikgu, ada juga melibatkan warna yang kita pandang sejuk je, warna yang kita pandang panas je. Kalau merah ni kategori apa ya cikgu? Warna merah ni memang warna panas. Tetapi kelebihan warna panas, dia boleh dia ketara, lebih ketara berbanding warna lain. Sebab tu kalau warna merah, kalau kita nak tahu kenapa traffic light guna warna merah kan? Sebab dia boleh memantul cahaya dengan lebih baik. Sebenarnya warna ni dia memantul cahaya. Kita lihat warna berdasarkan pantulan cahaya. Okey cikgu, baiklah. Saya pun dah hampir siap dalam mewarnai. Tengok. Ini dia cikgu. Baik. Kalau tengok yang ni hasil dia. Kalau tengok yang sini, Syafiqah gunakan teknik melukis lah. Tapi cikgu sediakan juga ni Syafiqah, bagi pelajar yang nak gunakan teknik collage, lukis dulu tempat lain, kemudian kita tampal dekat kita lekatkan di hasil kerja. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia kita boleh menyusun terlebih dahulu. Kita susun terlebih dahulu, bila kita rasa sesuai, barulah kita tanggal pelekat dan lekatkan dia. Jadi ini menggunakan kertas stiker. Kertas stiker. Menarik cikgu. Ada juga unsur 3 dimensi di sini. Okey, baiklah cikgu, kita pun telah sampai di penghujung kelas kita. Jadi sekali lagi mungkin cikgu boleh bagi sedikit rumusan untuk apa yang kita telah pelajari dalam kelas hari ini. Yang kita pelajari ini macam mana kita nak menghasilkan folio, reka bentuk daripada awal sehingga ke akhir lah. Okey, sebenarnya bila kita dah sampai di tahap ni, apa yang perlu kita buat ialah kita melekatkan di atas folio kita Syafiqah. Alright. Melekatkan kita lekatkan dia. Dan so saya ada menggunakan apa tu? Pita pelekat ataupun gam. Janji kuat ya cikgu. Janji kuat. Okey. So kita dah lekatkan dia. So bahagian dalam ni pun kita lekatkan dia juga. Kita lekatkan pakai pita pelekat. Okey cikgu. Okey. Semasa menggunakan gam ataupun pita pelekat ni perlu kukuh lah. Ya, betul. Sebab dia agak keras. Kita lekatkan bahagian atas dia. So nampaklah. Inilah folio kita. Menarik tu cikgu. Ini tu Syafiqah punya, ini saya punya. Okey. So dah siap semua tu. Langkah seterusnya ialah masuk
masuk semua hasil kerja kita tadi. Ini kerja Syafiqah buat tadi. Betul. Masukkan dalam ni. Inilah yang Cikgu Hairi sebutkan menarik. Kerana apa? Kerana Cikgu dapat melihat langkah kita. Okey. Baiklah Cikgu. Jadi sebentar tadi saya telah bertanyakan rumusan. Seterusnya selepas apa yang kita belajar, kita membuat folio ni, apakah rumusan yang terakhir Cikgu boleh bagikan? Baik. Rumusan dia ialah yang paling penting sekali bila kita buat, kita kena teliti. Kita kena teliti dan kerja kita biar nampak kemas. Sebab yang ni kerja seni gunaan, dia merupakan kerja yang memerlukan ketelitian. Okey. So bila kita hasilkan folio ni, dia melatih kita untuk jadi lebih teliti. Kemudian yang paling menarik sekali kerana kita hasilkan folio reka bentuk landscape dengan kajian kita, kita pergi tengok landscape, akhirnya dia menanam rasa cinta kita pada persekitaran kita. Betul Cikgu, saya setuju sangat. Okey, baiklah Cikgu, boleh tak Cikgu menilai sedikit prestasi saya pada hari ini Cikgu? Baik, prestasi Syafiqah hari ini Alhamdulillah memang bagus, cemerlang. Dapat buat hasil kerja dengan baik, kemas dan teratur. Terima kasih Cikgu. Saya nak bagi 1 bintang lagi. Wah, dapat lagi bintang. Banyak bintang yang saya kumpul hari ini. Okey Cikgu, bagi murid di rumah yang sedang menonton, mereka mahu membuat ulang kaji sedikit bagaimana nak buat folio reka bentuk ni. Di mana mereka boleh mengakses? Baik, untuk pelajar yang nak akses macam mana nak buat folio ni, boleh rujuk kepada Pelantar Delima KPM, ya Cikgu. Pelantar Delima KPM. Ya, dia punya tertera di skrin kita sekarang. Baiklah Cikgu Hairi, terima kasih kerana berkongsi ilmu pada kita hari ini. Sama-sama. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Laila. Sehingga kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Bye semua. Terima kasih.